Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Bertemu kembali kita pada minggu ini untuk subjek reka bentuk teknologi tahun 4. Tajuk kita pada hari ini adalah keselamatan bengkel. Kita akan memfokuskan tentang simbol dan tanda keselamatan, cara merawat kemalangan dan kebersihan bengkel dan penyelenggaraan alatan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Yang kedua, menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Dan yang ketiga, menyenaraikan cara menjaga kebersihan bengkel dan menyelenggara alatan. Baiklah murid-murid, pertama sekali mari kita lihat maksud simbol dan tanda keselamatan. Mesti murid-murid pernah melihat tanda-tanda keselamatan yang saya paparkan di sini. Kebiasaannya, tanda-tanda keselamatan ini diletakkan di kawasan umum seperti pasar raya, jalan raya, kawasan pembinaan dan juga di kawasan sekolah. Mari kita lihat simbol keselamatan yang pertama. Apakah maksud simbol keselamatan yang pertama ini? Maksud simbol keselamatan yang pertama ini ialah tidak dibenarkan merokok. Apabila murid-murid melihat simbol ini merupakan kawasan larangan merokok. Jadi, murid-murid ataupun orang awam tidak dibenarkan merokok di kawasan tersebut. Simbol yang kedua adalah simbol utamakan keselamatan. Kebiasaannya, simbol ini diletakkan di kawasan pembinaan. Simbol yang ketiga ialah pasti murid-murid sentiasa melihat simbol ini apabila murid-murid hendak ke tandas di kawasan pasar raya. Apakah maksud simbol itu? Simbol ini bermaksud lantai licin. Simbol yang seterusnya adalah simbol tempat berkumpul. Di manakah kebiasaannya murid-murid dapat melihat simbol ini? Simbol ini biasanya dapat dilihat di kawasan seperti stesen minyak, pasar raya dan juga kawasan sekolah. Simbol yang seterusnya adalah simbol pemadam api. Okey. Biasanya murid-murid melihat simbol alat pemadam api ini. Seterusnya, mari kita lihat apakah maksud simbol ini. Kebiasaannya, murid-murid dapat melihat simbol ini di kawasan hospital ataupun di kawasan pasar raya. Apakah maksud simbol itu? Simbol ini bermaksud tanda keluar. Dan yang terakhir adalah, biasa tak murid-murid lihat simbol ini? Ya, simbol tersebut merupakan bahan mudah terbakar. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan tajuk mengaplikasi langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Dalam tajuk ini, murid-murid akan belajar cara untuk yang pertama, merawat luka ringan. Dan yang kedua, cara merawat mangsa renjatan elektrik. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara untuk merawat luka ringan. Langkah yang pertama, bersihkan luka dengan antiseptik. Kita perlu membasuh luka terlebih dahulu bagi mengurangkan risiko infeksi atau jangkitan yang akan berlaku. Langkah yang kedua, balutkan luka dengan kain kasar dan plaster. Dan langkah yang ketiga, sapukan luka dengan iodin. Seterusnya, kita teruskan dengan cara merawat mangsa renjatan elektrik. Yang pertama, jangan menyentuh mangsa. Langkah yang kedua, matikan suis utama bekalan elektrik. Pisahkan mangsa dari punca kejutan dengan menggunakan bahan penebal elektrik seperti kayu kering atau tali kering. Seterusnya, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan mempunyai pengudaraan yang baik. Kemudian, longgarkan pakaian mangsa. Beri bantuan pernafasan sekiranya perlu. Dan akhir sekali, dapatkan bantuan daripada anggota perubatan.
Mahukan murid-murid selain daripada mendengar arahan guru, aspek kebersihan bengkel juga boleh mengurangkan risiko untuk berlaku kemalangan semasa di dalam bengkel. Contohnya, menyapu lantai, membersihkan meja kerja, bahan-bahan projek disimpan di dalam tempat yang sesuai, dan yang terakhir menyusun dan menyimpan alatan yang digunakan ke tempat asalnya. Langkah-langkah ini perlu sentiasa diamalkan bagi mengelakkan risiko kemalangan berlaku di dalam bengkel. Selain daripada mendengar arahan guru, menjaga kebersihan, penyelenggaraan alatan yang digunakan juga boleh membantu mengurangkan berlakunya kemalangan semasa di dalam bengkel. Antara alatan yang boleh diselenggara, pen 3D, gunting tangan dan juga pisau. Contohnya, untuk menyelenggara gunting, kita boleh membersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Kemudian, titiskan minyak untuk mengelakkan berlakunya karat. Baiklah murid-murid, tamatlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kamu semua dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Jangan lupa untuk menjawab semua soalan yang telah cikgu sediakan di dalam Google Classroom. Jawapan untuk soalan itu ada dalam video, buku teks dan juga modul yang akan diberikan. Sekian saja untuk hari ini dan jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye.